up, gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas tentang One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua tentang full spoiler chapter yang ke-1057 yang bakal menjadi penutup bagi arc Wano ini, dan juga apakah keputusan yang bakal dilakukan oleh Yamato. Adakah hashtag Yamato for Nakama bakal menjadi kenyataan ataupun sebaliknya. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Berminat untuk dapatkan One Piece t-shirt, korang just WhatsApp admin dan follow IG shop Skoverto Hub untuk memilih desain yang korang suka. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudomo. Baiklah, menurut spoiler yang dikeluarkan oleh Redon, tajuk bagi chapter yang ke-1057 ini bertajuk Finale. Dalam cover page chapter 1057 yang akan datang nanti, kita akan ditunjukkan dengan sambungan kisah apa yang telah berlaku kepada Ichiji, Neji, Yonji dan Reiju yang hampir diserang oleh Katakuri dan Oven, yang mana kita dapat tengok Caesar Clown yang menggunakan kemampuan Gasu Nomi miliknya untuk menghasilkan satu smoke screen, possibly untuk menyelamatkan Ichiji, Neji, Yonji dan Reiju daripada Charlotte, Katakuri dan Oven. Chapter pada kali ini akan dimulakan dengan panel yang menunjukkan kepada kita semua satu auditorium di Flower Capital, yang mana di hadapan auditorium tersebut dihadiri dengan berdozen-dozen penonton yang sedang mendengarkan sebuah cerita yang sedang disampaikan oleh seorang cikgu Wano Kuni yang baharu, sambil diiringi dengan alunan shamisen yang dimainkan oleh seorang geisha di samping cikgu tersebut. Cikgu tersebut menyampaikan cerita tersebut dalam bentuk dendangan syair Jepun, yang mana dia bersyair bahawa di bawah kegelapan langit Onigashima, guruh berdentum-dentuman, binatang-binatang buas mengaum dengan lebih kuat dan suara naga Azura bergema. Hujan turun di pelabuhan Habu membasahi dedaun musim luruh, dan dia mengakhiri kata-katanya dengan mengatakan bahawa untuk menuntut bela atas kematian Kozuki Oden, pengikut-pengikut setianya telah mula menyerlahkan diri. Para penonton kemudiannya menjerit Red Scabbards. Cikgu itu menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa dia bukanlah seorang penelipu lara yang berbakat, namun izinkan dia dengan penuh hormatnya untuk menyampaikan cerita ini, sebuah kisah yang bermula pada senja Fire Festival. Kemudian panel beralih ke arah hutan berhampiran Tokage Port di Udon. Kita dapat melihat Momonosuke yang sedang berlari dalam wujud naganya sambil ditunggangi oleh Kinemon dan Yamato. Momonosuke dan Kinemon kemudiannya sangat terkejut apabila mendengarkan kata-kata daripada Yamato. Momonosuke dengan terkejutnya bertanyakan kepada Yamato, "Apa? Kau tak nak keluar berlayar di lautan?" Dan Yamato kemudiannya mengatakan bahawa aku tidak mahu untuk pergi. Momonosuke kaget dengan keputusan yang telah dibuat oleh Yamato dan tertanya-tanya adakah Yamato takut dengan sesuatu. Akan tetapi Momo segera mengatakan bahawa itu bukanlah sebabnya. Hal ini adalah kerana Yamato telah membuat pilihannya sendiri. Yamato kemudiannya mengatakan bahawa betul, itulah keputusanku. Oden telah memulakan pengembaraannya mengelilingi keseluruhan bahagian negara ini, bukan? Aku juga tidak mengetahui apa-apa tentang dunia di luar sana, maka aku akan mengikuti jejak langkah Oden, dan suatu hari nanti aku bakal berlayar di lautan. Momonosuke menjadi semakin marah apabila mendengarkan kata-kata daripada Yamato. Hal ini kerana Luffy sempat untuk bersembang tentang perkara ini dengan Yamato, namun Luffy langsung tidak mengucapkan selamat tinggal buat Momo. Momonosuke merasakan seolah-olah Luffy treating him like a fool, dan tertanya-tanya mengapa Luffy ingin meninggalkan negara ini tanpa mengatakan apa-apa kepadanya terlebih dahulu. Momo kemudiannya terkenang kembali beberapa perkara yang telah dilaluinya semenjak dari saat kematian ayahnya, dan kita ditunjukkan dengan panel Momo yang teringat saat dia dicekik oleh Kaido dari puncak istana Oden, seperti yang kita dapat lihat dalam chapter yang ke-937. Kemudiannya momen dalam chapter yang ke-685 semasa dia berjumpa dengan Luffy buat pertama kalinya, dan juga panel dalam chapter yang ke-701 ketika dia bertarung dengan Luffy di Dressrosa. Seterusnya saat mereka membentuk aliansi pirate samurai Minx Ninja di Pulau Zou dalam chapter
chapter yang ke-819. Panel ketika dia telah diculik oleh Kanjuro dalam chapter yang ke-976, dan ketika dia menyebut namanya di hadapan Kaido di Pulau Onigashima dalam chapter yang ke-986, dan akhir sekali momen ketika Luffy mengarahkannya untuk menghentikan Pulau Onigashima dengan kemampuan tubuh dewasanya setelah bertarung dengan Kaido yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1026. Setelah terimbas kembali semua kenangan pahit manis ini, Momonosuke tertanya-tanya apakah Luffy tidak mempunyai hati dan perasaan. Yelah, sebab Luffy nak belah macam tu je tanpa ada apa-apa ucapan pun kan. So Momo fikir yang Luffy ni langsung tak ada nilai sentimental ke dengan apa yang telah berlaku selama ini. Momo kemudiannya mengatakan bahawa Luffy adalah seorang yang kejam, dan ternyata sangkaan dia selama ini yang memikirkan bahawa Luffy adalah tidak sama dengan orang lain adalah salah belaka. Momo juga berkata yang Luffy telah salah dengan menganggap bahawa kebiadaban adalah satu kebebasan. Kinemon kemudiannya bersetuju dengan kata-kata daripada Momonosuke. Namun Kinemon bertanyakan kepada Momo kenapa dia berlari dan tak pilih untuk terbang. Momo kemudiannya mengarahkan Kinemon untuk shut up. Ternyata Kinemon juga sangat marah dengan tindakan Luffy ini dan ingin melihat sendiri apakah penjelasan Luffy yang telah melayan seorang shogun seperti ini. Momonosuke mengatakan bahawa dia sangkakan yang dia dan Luffy adalah sahabat. Kemudiannya Yamato telah menenangkan mereka dengan mengatakan yang mereka tidak sepatutnya marah. Namun Momonosuke menganggap yang Luffy telah memalukannya. Luffy telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Jadi Momo akan memukul dan menggigit Luffy bila dia berjaya untuk tangkap Luffy nanti. Alah si Momo habis lagi perangai budak cengeng dia tu Ingatkan dah jadi shogun ni matang lah sikit, tapi tak, masih lagi ke budak-budakan. Kemudian panel beralih ke arah Tokage Port di Udon. Kapal Luffy, Law dan Kid sedang bersedia untuk berlayar. Law memberitahu kepada Luffy bahawa sekiranya mereka bertemu lagi selepas ini, pada saat itu mereka adalah musuh dan Law tidak akan teragak-agak untuk membunuh mereka. Luffy pun membalas balik dengan berkata itu bukannya satu masalah pun. Chopper kemudiannya mengucapkan selamat tinggal kepada Law, namun Law terus mengatakan kepada Chopper shut up, dan Chopper kemudiannya respon dengan macam seolah-olah tertanya apa kesalahan yang telah dia lakukan. Sebaik sahaja sebelum berlayar, Momonosuke telah pun tiba di persisiran pantai tersebut. Momo bertukar kepada bentuk manusianya dan meluru laju ke arah Luffy bersama-sama dengan Yamato. Momo berkata, "You!" Yamato berkata, "Kami di sini untuk menghantar kalian semua." Luffy kemudiannya menjerit memanggil Momonosuke dan Kinemon, manakala Sanji pula menjerit memanggil Yamato-chan, dan akhirnya Momonosuke telah berjaya untuk mendapatkan Luffy. Kinemon kemudiannya menghunuskan pedangnya sambil berkata, "Apakah yang engkau fikirkan, Luffy, untuk meninggalkan negara Wano tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka setelah apa yang mereka lalui bersama sehingga ke hari ini?" Dia juga menambahkan bahawa Shogun sangat murka dan inginkan penjelasan. Luffy kemudiannya mengatakan tak mengapa, kan sekarang dia orang tengah bercakap ni. Momonosuke kemudiannya merenung ke arah Luffy dan memberikan sesuatu arahan kepada Luffy sebagai seorang Shogun, dan Momo menangis teresak-esak. Momonosuke sambil menangis kemudiannya berkata kepada Luffy, "Tolonglah jangan pergi. Kalau kau pergi, aku akan kesunyian. Tinggallah dengan kami selama-lamanya. Jangan tinggalkan aku. Terima kasih kepada kalian. Kami semua selamat. Terima kasih semua. Kini kami mampu untuk tersenyum. Terima kasih kerana membantuku untuk menuntut bela atas apa yang telah berlaku kepada kedua orang tuaku. Aku seorang yang bodoh, jadi aku tak pandai nak ucapkan macam mana. Aku takut dengan apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Jadi tolonglah jangan tinggalkan kami." Robin, Sanji dan Brook melihat ke arah Momonosuke sambil tersenyum, manakala Chopper pula tersentuh dengan kata-kata Momo dan Frankie sedang menangis seperti Momonosuke. Zoro pula sedang tergelak dan mengatakan bahawa Momo agak memalukan. Nami juga turut tersentuh dengan ungkapan Momo dan mengatakan kepada Zoro bahawa mereka tak boleh nak salahkan Momo juga dengan sikapnya itu, memandangkan dia masih lagi seorang budak. Luffy kemudiannya meminta sesuatu daripada Usopp dan memberikan hadiah tersebut kepada Momonosuke. Luffy berkata, "Kami sebenarnya memang menunggu kau di sini untuk memberikan benda ini. Kami semua tahu kau macam mana. Walaupun kau tiba-tiba menjadi besar dan kuat, kau tu seorang yang bodoh dan penakut. Tapi kau ni aku dah anggap macam adik aku sendiri." Momonosuke membuka hadiah tersebut dan mendapati bahawa hadiah itu adalah satu bendera Mugiwara Pirates yang besar. Luffy kemudiannya menyambung lagi kata-katanya. Luffy berkata, "Bila kau dalam situasi yang susah, ingatlah hari-hari pengembaraanmu di lautan. Letakkan bendera ini di mana-mana sahaja di Wano Kuni. Sekiranya satu hari nanti ada orang jahat yang berbahaya datang, tunjukkan bendera ini kepada mereka. Bagi tahu
penjahat itu kalau mereka sentuh kau, maknanya mereka nak cari gaduh dengan kami semua. Momonosuke berkata, jadi adakah aku adalah salah seorang daripada kalian? Luffy kemudiannya berkata, Kinemon, Yamato, Momonosuke, aku akan datang mendapatkan korang kalau korang membuat keputusan untuk berlanun. Tapi aku tidak akan terima pengecut. Aku tinggalkan segala-galanya dalam tangan kau, Yamato. Kemudian Yamato berkata, sure. Kinemon tergelak mendengarkan kata-kata Luffy. Yamato sangat teruja dengan kalam daripada Luffy dan Momonosuke berterima kasih dengan ucapannya itu. Kemudiannya Luffy mengarahkan untuk berlayar dan seluruh nakamanya mengucapkan selamat tinggal kepada Momonosuke. Semasa menyaksikan pemergian Mugiwara Pirates, Momo memberitahu Kinemon bahawa he will surpass Kozuki Oden suatu hari nanti. Kinemon berkata yang dia sepatutnya menyaksikan perkara tersebut berlaku. Yamato kemudiannya berseluruh dengan bertanyakan, adakah Kozuki Oden yang dimaksudkan itu adalah Yamato? Yalah, sebab Yamato ni kan dia claim yang dia sendiri adalah Kozuki Oden. Momo kemudian dengan marah menjawab, no. Setelah berada di lautan, ketika kapal Luffy, Law dan Kid hampir meninggalkan sepadan Wano Kuni, Nami mengarahkan agar mereka menuju ke Hakumai untuk menggunakan pelabuhan tersebut untuk menurunkan kapal mereka. Brook sangat lega kerana masa nak naik hari itu, mereka terpaksa untuk mendaki air terjun yang bahaya. Tapi sekarang mereka boleh turun dengan selamatnya. Chopper pun tak kurang gembiranya. Kid kemudiannya mengejek mereka setelah mendengar rancangan Mugiwara Pirates untuk turun dengan cara yang selamat. Kid kata yang sesuailah keputusan yang macam tu dibuat untuk loser macam mereka. Luffy dan Law pun marahlah dengan kata-kata Kid tu. Member yang lain pun cakap kat Luffy supaya tidak menghiraukan kata-kata Kid tu kerana tiada salahnya menggunakan cara yang selamat. Hard Pirates crew pun cakap yang sama dekat Law. Kemudian Luffy mengarahkan Jinbe untuk mengemudi kapal. Nakama yang lain pun cakap kat Luffy, jangan suruh Jinbe buat kerja gila sudah. Kita akhirnya dapat tengok yang ketiga-tiga kapal itu menuruni air terjun Wano Kuni. Memandangkan Luffy, Law dan Kid sedar yang menggunakan jalan yang selamat bukanlah idea yang bagus. Luffy, Kid, Law berkata, here we go. And then kau tengok sorang-sorang muka macam mana. Sambil menunjukkan wajah Luffy, Law dan Kid, narrator berkata bahawa kekuatan penjenayah-penjenayah yang dibeli oleh Momonosuke dan Kinemon ini bukannya kekuatan yang boleh dipandang rendah. Mereka menyebabkan kekacauan dengan kekuatan mereka seolah-olah seperti Wisdom King yang sebenar. Even Raja Naga Kaido dan The Great Oiran Yokai pun tak mampu untuk tewaskan mereka. Dan kini mereka pergi with a last breath that splits the sky. Panel kemudiannya beralih ke arah auditorium di Flower Capital kembali. Cikgu tersebut sambung menyampaikan ceritanya. Kini dia sedang bercerita tentang Orochi. Ketika mereka sangkakan dia telah mati, kebenciannya membuatkan dia mencari Princess Hiyori. Mujurlah Denjiro, Kozuki Oden second vessel, memasuki ruangan tersebut dan terus menebas si Orochi. Dan itulah penamat kisah Kurozumi Orochi. Guruh kilat menimpa mereka. Dengan cara itu Onigashima dan Dragon King Kaido turut jatuh bersama. Awan mendung yang menaungi langit Wano Kuni selama 20 tahun lamanya kini sudah mula berarak pergi. Akan tetapi sesuatu yang hebat telah berlaku. Orochi yang sedang terbakar merenung ke arah mereka dan berkata kebencian Kurozumi akan sumpah negara ini terseksa sehingga ke akhirnya. Namun Princess Hiyori terkenang kembali penderitaan yang telah melanda negara ini selama 20 tahun lamanya. Sedikit pun tidak rasa gentar dalam mata sang puteri. Pada saat cikgu tersebut bercerita, kita dapat melihat beberapa panel yang menunjukkan apa yang berlaku di Onigashima. Cikgu itu meneruskan lagi mengatakan bahawa Princess Hiyori menolak Denjiro ke tepi dan berdiri dengan berani di hadapan Orochi sambil dalam tangannya Hiyori menggenggam kipas yang mempunyai simbol Kozuki. Dia menghalakan kipas tersebut ke arah Orochi. Dalam fikirannya terkenang tentang ayah, ibu dan tanah airnya. Dalam satu double page kita melihat penduduk Wano yang menjerit kerana mereka sememangnya menantikan bahagian ini daripada kisah yang disampaikan oleh cikgu tersebut. Dan cikgu tersebut mengajak mereka sama-sama melaungkan kata-kata yang telah diungkapkan oleh Hiyori kepada Orochi. Hiyori berkata, the Kurozumi were born to burn. Yakni Kurozumi bermaksud arang dalam bahasa Jepun. Penduduk Wano menjerit ketika Hiyori teringat kembali Oden dan Orochi yang dibakar hidup-hidup. Gisha termasuklah tokoh memainkan shamisen dengan kuatnya, sementara cikgu tersebut mengatakan Fire Festival disambung dengan peringatan kisah kejayaan menuntut bela yang bermula di pelabuhan di mana Reverse Crescent Moon berkumpul. Narrator kemudian berkata, inilah kisah bagaimana pahlawan-pahlawan yang pernah masyhur suatu ketika dahulu mendapat
mendapatkan semula kegemilangan mereka, and they did it just in time. Momonosuke, Kinemon dan Yamato menuju ke istana Shogun sambil orang ramai menyantuni mereka. Kini mereka ada misi yang baharu untuk dipenuhi. Momonosuke berkata, sekarang di mana mereka perlu meletakkan bendera ini. Maka tirai kisah ini pun berlabuh sambil narrator menyampaikan kata-kata akhirnya. Now let's take a little break. If chances allow it, we hope to see you back here again. Dan akhirnya tamat. Third act dan cerita untuk Wano Kuni berakhir di sini. Di negara yang bunga sakura berterbangan ini akhirnya kini bebas dan masa depan yang lebih baik sedang menanti mereka. Dan kabaran yang terbaik yang kita dapat dalam chapter ini, dalam spoiler ini adalah no break next week. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next video. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi